أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات شهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat-Nya ke atas diri kita pada pagi ini dapat kita bertemu lagi. Diharapkan hadirin hadirat sihat wal afiat. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, memperbetulkan niat kita dan qasad kita. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Muka surat berapa sambungan? Kita Jawi muka surat 26. Rumi 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkatalah musannif, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya yang dituliskan dalam kitab ini, insya-Allah amin. Apa kata musannif? Huraian sifat yang ke-12. Clear boleh? Huraian sifat yang ke-12, yakni daripada 20 sifat di atas qaul yang masyhur yang wajib diketahui oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yaitu sifat basar. Jadi basar adalah nama bagi sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sifat yang tak boleh akal kita menidakkan. Sifat basar ni adalah suatu sifat yang akal kita menghukumkan mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sedia kala lagi dan sentiasa serta kekal. Sifat basar ni selama-lamanya pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa erti basar? Erti basar sifat pelihat. Jadi
melihat Allah. Betul? Itu. Kemudian katanya musannif lagi, wajib pada syarak, wajib pada undang-undang, wajib pada undang-undang Allah Ta'ala. Hukum syarak, undang-undang Allah. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau jenis ilmu yang wajib dipelajari, wajib diketahui, kalau tahu dapat pahala, kalau tak tahu berdosa. Tapi kalau tak tahu dengan sebab sedang belajar lagi, dimaafkan. Tak tahu sebab sedang belajar, masih belajar, dimaafkan. Kalau tak tahu dengan sebab tak nak ambil tahu, berdosa. Jadi untunglah orang yang Allah Ta'ala bagi taufik belajar. Mudah-mudahan lepas daripada dosa. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya. Mengaku putus dengan makna jazam. Jazam di dalam hatinya. Makna tak boleh tarik balik dah. Tak boleh tarik balik dah. Tak boleh berubah. Tak berganjak, tak bergesot dah. Itu erti jazam. Senang, susah, sehat, sakit, untung, rugi, maju, mundur, mana bumi dipijak, mana waktu dia berada, begitulah pegangannya, tidak berubah. Walaupun orang lain pakat-pakat ubah kepada pahaman lain, pegangan lain, dia tetap tak berubah dengan pegangan dalam hatinya. Kerana apa? Dia jazam di dalam hati. Jadi wajib mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala, yakni ada pada zat Allah Ta'ala satu sifat basar. Ada berapa sifat basar pada Allah? Satu. Dulu kita dah belajar dalam bab wahdaniyah dulu. Wahdaniyah pada sifat. Setiap jenis sifat Allah Ta'ala itu semuanya ada satu sahaja. Qidam, maknanya semua sifat itu satu. Qudrat satu, iradat satu, sama satu, basar satu, kalam satu. Cuma yang berbilang-bilang ta'alluq bagi sifat. Ta'alluq sifat tu yang banyak, urusan sifat tu yang banyaknya. Adapun diri sifat tu satu. Contohnya kudrat. Ada berapa kudrat pada Allah? Ada satu sifat kudrat pada Allah. Yang banyaknya ta'alluq bagi sifat kudrat. Urusan sifat kudrat tu yang banyaknya. Sifat kudrat ada satu. Baik, ada satu sifat basar. Erti basar ni sifat pelihat. Kita ada tak sifat pelihat? Kita ada sifat pelihat. Tetapi sifat pelihat kita tidak serupa dengan sifat pelihat Allah. Sifat pelihat kita baharu. Sifat pelihat Allah qadim. Sifat pelihat kita menerima binasa. Sifat pelihat Allah tidak binasa. Sifat pelihat yang ada pada kita ada pada orang lain. Sifat pelihat yang ada pada Allah tak ada pada yang lain. Itu perbezaan di antara sifat basar kita dengan sifat basar Allah Ta'ala. Biar kita dapat, biar nyata, biar terang, biar jelas pada kita, sehingga kita dapat membezakan bagaimanakah sifat Allah dan bagaimanakah sifat makhluk. Barulah insya-Allah kita boleh menjaga diri kita daripada jatuh kepada syirik terhadap Allah Ta'ala. Dan yaitu sifat basar yang artinya pelihat, satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi sifat basar ni sifat yang bangsa ada sungguh-sungguh di zat Allah. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani.
Apa arti sifat ma'ani? Yakni sifat ataupun diri sifat tu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Diri sifat tu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Fardu takdir, kalaulah Allah Ta'ala nak mengizinkan kita melihat sifat basarnya, maka harus dilihat sifat basar yang ada pada zat Allah. Sungguh pun harus dilihat, namun tidak serupa dengan segala sesuatu. Cuma nak bagi tahu harus lihat sifat basar. Kenapa harus dilihat sifat basar? Jawabnya, kerana sifat basar ni perkara yang ada. Tiap-tiap perkara yang ada harus dilihat. Kalau diizinkan oleh Allah, harus lihat benda yang ada. Yang tak boleh nak lihat ni benda tiada. Nak tengok sifat qidam boleh tak? Sifat qidam, sifat salbiyah. Nak tengok sifat qidam boleh tak? Jawabnya, tak boleh tengok sifat qidam. Kenapa? Kerana qidam bukan jenis sifat yang bangsa ada. Bahkan qidam tu sifat yang bangsa sungguh sahaja. Kalau kita buat contoh pada sifat makhluk, sifat ma'ani, contohnya warna putih. Jadi warna putih boleh tengok ke tidak? Boleh, sebab dia ada. Sifat nipis pada kertas boleh tak nak tengok? Boleh? Seorang ni jawab tak boleh, yang lain jawab boleh. Sifat nipis tak boleh ditengok, tak boleh dilihat. Kenapa? Kerana sifat nipis tu adalah daripada sifat yang bangsa sungguh sahaja. Tak sama macam sifat putih tadi. Putih tu ada, nipis sungguh. Nipis tak ada. Nipis bukan sifat ada, nipis sifat sungguh. Sebab itulah musannif kata, sebab tu musannif kata tadi, iaitu satu sifat yang ada. Makna diri sifat tu ada betul-betul lah. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada. Tu lancarkanlah sifir tu. Tu semua sifir tu. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada lagi. Tapi bila sebut benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tiap-tiap benda sungguh belum pasti ada. Dengan dialah, yakni dengan sifat basar, dengan sifat pelihat, Allah Ta'ala melihatkan segala perkara. Allah Ta'ala melihatkan segala benda-benda ataupun sesuatu yang ada. Faham tu betul-betul? Dengan adanya sifat basar pada Allah, Allah melihat. Dengan adanya sifat pelihat, Allah melihat. Dengan adanya sifat pelihat pada zat Allah, Allah melihat segala perkara yang ada. Bila sebut perkara yang ada, keluarlah benda yang tiada. Bila dikata Allah Ta'ala melihat perkara yang ada, bererti Allah tidak melihat kepada perkara yang tiada. Soalan. Jeng jaga soalan. Contohnya kita sekarang ada 5 orang anak, 6 orang anak. Katalah kita ada seorang anak. Tak payah banyak lah seorang. Sebab orang sekarang takut anak ramai. Takut tak cukup makan. Sehingga mereka merancang
jumlah bilangan anak-anak, takut tak cukup makan. Sama macam pegangai orang jahiliah. Orang jahiliah dia bunuh anak dia sebab takut tak makan. Takut tak cukup rezeki. Ingat orang perempuan, kalau tak kisahlah orang perempuan orang lelaki, bila dia berkeluarga, dia merancang jumlah anak-anak dia. Dia kata, bang, cukuplah 2 orang, kalau ramai nanti susah kita akan datang. Berdosa. Duk rancang anak dengan sebab macam tu, berdosa, menunjukkan dia ragu-ragu dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau dia merancang dengan sebab ada penyakit, tu lain. Kalau dia rancang sebab ada sakit, takut sakit, tu lain. Kalau dia rancang takut risau tak cukup makan, nanti daripada biasa makan sepinggan hentak, bila anak dah ada makan 2 suap je, tu hukumnya berdosa. Itulah kalau dia makan pil-pil perancang, hukumnya harus. Tapi kalau dia makan pil perancang membawa kepada tak boleh ada zuriat langsung, haram hukumnya. Kemudian katanya musannif lagi, apa tadi contoh, ada anak 1. Katalah ada anak 1. Anak yang nombor 2 dah ada ke belum? Belum. Allah tengok tak anak kita yang nombor 2? Allah nampak tak? Allah lihat tak? Allah melihat tak kepada anak kita yang nombor 2? Cik bincang dulu, minum air. Bincang, kalau suruh bincang, duk tengok orang minum pula. Kalau suruh bincang, kan tanya tak dapat jawab. Bincang. Anak kita yang nombor 2 dah ada belum? Belum. Soalannya, Allah dah lihat ke belum anak kita yang nombor 2? Belum dah. Dua-dua dapat pahala kan? Belajar. Jawabnya, Allah tidak melihat lagi kepada anak yang nombor 2. Sebab apa? Belum ada. Contoh, tuan-tuan sekarang ada 5 orang cucu. Nampak tak yang 5 orang tu kalau dia balik kampung, nampak? Nampak. Yang nombor 6 nampak tak? Sebab apa tak nampak? Pandai. Sebab apa tak nampak? Sebab belum ada lagi, belum tubik perut mak dia lagi. Belum ada lagi, jadi tak nampak lah. Sebab benda tiada. Faham situ, fahamlah yang ni tadi. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tidak melihat kepada anak yang nombor 6 tadi, bermaksud Allah buta. Bukan. Allah tak buta. Allah melihatlah yang dah ada. Yang belum ada, belum lihatlah lagi. Tadi tuan-tuan perempuan kata tuan-tuan belum tengok lagi cucu yang nombor 6, betul? Betul ke tak tadi jawab macam tu? Sebabnya cucu belum kalau macam tu tuan-tuan buta dah. Buta tak? Sebab apa tak buta? Sebab dah nengok yang dah ada. Sebab kita boleh nengok yang dah ada, belum nengok yang tiada. Bukan bermaksud tak nampak yang nombor 6 tu kita buta, bukan. Buta ni kalau tak ada sifat pelihat, itu baru buta. Faham ke? Faham? Faham. Alhamdulillah. Tak adalah orang paling bijak pelajar-pelajar ni lah dia kat masjid apa nama ni, Masjid Kampung Gelang ni. Tempat lain tanya tak boleh jawab, sini tanya jawab boleh. Alhamdulillah. Macam tu lah dia ngaji tauhid ni, dia kena fikir macam tu. Jadi Allah Ta'ala melihat tiap-tiap perkara yang ada. Maksudnya apa sahaja yang ada dilihatlah oleh Allah. Walaupun kita tak boleh lihat. Contohnya para malaikat, jin, contohnya syaitan, iblis, kita tak boleh tengok, tapi benda ada. Gaib pada pandangan kita, tetapi tidak pada pandangan Allah.
Jadi Allah Ta'ala tidak melihat lagi sesuatu yang belum ada. Bukan bererti Allah buta dah. Allah tak buta. Kita tak cakap Allah buta. Kita kata Allah tak lihat lagi yang belum ada. Yang dah ada dilihat oleh Allah. Baik. Soalan lagi. Sedia kala lagi. Apa arti sedia kala? Sesuatu yang tiada permulaan. Sedia kala lagi, adakah Allah dah melihat kita? Dah lihat ke belum? Ada yang jawab dah. Sedia kala lagi Allah dah lihat ke belum kita? Tak apa, salah pun tak apa. Daripada salah tu bila betulkan dia akan ingat lama. Hari tu aku jawab iya, rupanya tidak. Ingat sampai bila. Sedia kala lagi Allah dah tengok kita belum? Dua-dua dia jawab dah. Jawapannya belum lihat lagi. Sebab apa sedia kala kita belum ada lagi. Allah tak lihat kepada kita sedia kala lagi kerana kita belum diciptakan oleh Allah. Ni cerita pasal sifat basar ni, sifat pelihat. Saya bukan tanya Allah tahu ke tidak. Kalau kata Allah tahu ke tidak, itu sifat ilmu. Sifat ilmu lain. Takluknya berbeza. Tak sama dengan takluk sifat pelihat. Tak apa. Pandailah tu. Kemudian katanya musannif, dengan dialah makna dengan sifat basar tu Allah Ta'ala melihatkan segala benda-benda yang ada. Dah sedia kala lagi Allah Ta'ala lihat kepada apa? Allah pandang kepada apa sedia kala lagi? Allah tak lihat kepada kita kerana kita belum ada, kita belum diciptakan lagi. Maka Allah tidak melihat kepada kita. Dah tu Allah Ta'ala buta lah sedia kala lagi? Jawabnya tidak. Allah tidak buta sedia kala lagi kerana dia dah ada sifat pelihat sedia kala lagi. Bahkan sedia kala lagi dah pun Allah Ta'ala melihat. Apa yang Allah lihat sedia kala lagi? Allah Ta'ala melihat kepada perkara yang dah ada sedia kala lagi. Apa dia? Zat zatnya sendiri dan segala sifat-sifat ma'aninya. Jadi Allah Ta'ala melihat kepada zatnya pada sedia kala lagi. Allah Ta'ala melihat kepada sifat-sifat ma'aninya pada sedia kala lagi. Adapun kita belum dilihat lagi pada waktu itu kerana kita belum wujud, kita belum ada. Dan ianya Allah tidak buta. Ianya Allah tidak buta. Bila pasang makna tidak buta, dia boleh membawa kepada makna salbiyah kat situ. Tidak buta makna menafikan buta pada Allah Ta'ala. Jadi tidak buta Allah Ta'ala tu wajib ke mustahil? Tidak buta Allah Ta'ala wajib ke mustahil? Wajib. Tidak buta Allah Ta'ala tu tidak buta Allah Ta'ala tu wajib. Buta Allah mustahil. Mana dalil di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang ada sifat pelihat? Mana buktinya? Mana dalilnya? Atau adakah kita ni beriman Allah Ta'ala itu melihat, ada sifat pelihat pada Allah? Adakah kita beriman semata-mata dengan meniru-niru perkataan orang lain? Kita percaya Allah Ta'ala itu melihat, kita percaya Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Kita percaya tadi, adakah dengan bukti ataupun semata-mata tiru perkataan orang lain? Kalau daripada kecil dulu mak bapak kita ajar dah, dia kata Allah Ta'ala tu melihat, Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Kita peganglah sampai ke tu. Sampai ke hari ni kita pegang Allah Ta'ala melihat. Mana tahu? Nenek bagi tahu. Nenek bagi tahu, moyang bagi tahu. Ini namanya taklid. Namanya meniru namanya.
Sebab apa pula meniru? Sebab kita tak tahu dalil-dalil, bukti-bukti, alasan-alasan yang menunjukkan adanya Tuhan tu kita tak tahu. Kita semata-mata tiru cakap orang. Ini namanya iman tiruan namanya. Iman tiruan ni ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan orang yang beriman dalam bentuk tiruan ni, ada ulama kata tidak sah imannya. Ada pula ulama kata sah. Sebab apa yang kata tidak sah tadi macam mana? Yang kata sah tu macam mana? Kerana yang jenis meniru ni ada dua jenis meniru. Satunya taklid yang jazam, satunya taklid yang tidak jazam. Maknanya taklid yang jazam tadi dia tiru jawapan orang. Dia ambil jawapan orang. Ada Allah tu contoh jawapan orang dia ambil. Dipegang betul-betul. Ada Allah, sedia kala Allah, kuasa Allah. Semata-mata tiru je orang lain. Lagi pula dia jazam. Dia tak berubah dah. Andai kata mak bapak dia mengatakan ada Allah Ta'ala tadi, suatu masa mak bapak dia akan menukar kepada pegangan yang lain, dia tetap tak berubah dengan jawapan yang pertama tadi. Itu namanya dia jazam. Mula-mula dia dengar mak bapak dia kata Allah Ta'ala tu ada. Dia pegang perkataan tu. Kemudian satu masa wal'iyadzubillah min dzalik, mak bapak dia ubah kepada pegangan yang lain. Tak percaya dah adanya Allah, dia tetap mengatakan ada Allah. Dia tak ubah. Walaupun orang yang ditiru tadi mengubah, dia tak berubah. Dia tetap begitulah. Itu namanya jazam. Meniru yang jazam. Kalau dalam jenis kalau zaman sekolah dulu kita kaki meniru, kita duduk jeling orang sebelah. Kita tengok orang tu jawapan objektif tu, kita tengok dia buat A, kita pun A. Selang 2-3 minit kita tengok dia raba. Tahu raba? Kita panggil raba dah. Padam. Bukan meraba dah, dia raba, dia padam. Dia padam, dia rabanya A tadi ditulis C. Kita nampak dia padam A tadi, dia ubah C. Kita tetap dengan A tadi, tidak berubah. Itu namanya jazam. Ada satu lagi jenis meniru. Kita tengok A, kita pun A. Tapi dalam hati kalau sekarang 2-3 minit minit nak kumpul kertas sekarang, ditukar jawapan lain, aku pun akan tukar. Ini namanya tidak jazam. Walaupun dia tak tukar, walaupun orang yang kita tiru tadi tak tukar jawapan yang lain, tapi dalam hati kita ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Kalau dia ubah, aku ubah. Maksudnya orang yang beriman tadi mula-mula dia ikut kata mak bapak dia, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu kuasa. Tapi sambil-sambil tu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Andai kata mak bapak dia ubah nanti, dia pun akan ubah juga. Ni namanya meniru yang tidak jazam. Maka yang ni kafir wal'iyadzubillah. Yang ni tidak sah iman. Sebab apa tidak sah iman? Kerana tidak jazam. Tak jazam, tak teguh. Dia kata andai kata orang tu ubah, dia akan ubah. Sekalipun orang tu tak ubah, tapi dalam hati dia tu, kalau orang tu ubah, dia akan ubah. Maksudnya yang tadi, kalau orang tu ubah, aku tetap dengan jawapan yang ni, aku takkan ubah. Itu namanya jazam. Dia ada khilaf dah. Yang tak ada khilafnya, orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dia belajar daripada Quran, daripada hadis. Dia ambil bukti daripada Quran menunjukkan adanya Allah, dia ambil bukti daripada hadis menunjukkan Allah Ta'ala itu kuasa. Kemudian dia ambil bukti dengan jalan berfikir. Ada pun orang yang jenis beriman dengan berdasarkan dalil ilmu yang dia belajar, tidak ada khilaf ulama. Semua ulama mengatakan sah imannya. Jadi situ tempat yang selesa nak duduk. Sebab itulah kita ni disuruh belajar supaya masuk dalam golongan yang ni.
Supaya duduk sedap duduk gitu. Tak ada ulama yang mengatakan orang yang beriman dalam keadaan belajar dalil-dalil ni imannya tidak sah. Tak, semua kata sah iman. Yang kata tak sah tadi, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah, yang jenis meniru tadi. Jadi kita nak belajar ni, di antaranya kita nak keluar daripada golongan tu, nak masuk dalam golongan yang tidak ada khilaf. Kemudian katanya musannif, ni dalilnya. Jadi bukti yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala itu memiliki sifat melihat. Allah Ta'ala melihat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni namanya dalil naqli. Dalil naqli, makna dalil yang diambil daripada Al-Quran. Dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti ada. Wa huwas sami'ul basir. Dan erti firman Allah, terjemahan artinya bermula Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Dalam Quran Allah Ta'ala firman yang artinya Allah mendengar, Allah melihat. Dalam Quran tak sebut ada sifat pendengar, ada sifat melihat. Dalam Quran kata Allah mendengar, Allah melihat. Dalam Quran ada sifat pendengar, ada sifat melihat. Dah mana datangnya sifat sama' basar tu? Dalam Quran tak ada sama', dalam Quran sami'. Dalam Quran tak ada basar, dalam Quran basir. Mana datang sama' basar tu? Sama' basar tu adalah perkataan yang difaham daripada sami'. Sama' tu difaham daripada sami', basar tu yang difaham daripada basir. Makna Melayunya begini, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang dia mendengar, yang dia melihat, maka akal kita fikir sudah tentulah bila disebutkan Allah melihat, sudah tentu, sudah pasti ada sifat pelihat pada Allah Ta'ala. Bila dalam Quran sebut dia mendengar, sudah pastilah dia memiliki sifat pendengar. Jadi akal kita tak boleh terima nak mendengar tapi tidak ada sifat pendengar. Akal kita tak boleh nak terima boleh melihat tapi tidak ada sifat pelihat. Jadi faham daripada mendengar itulah ada sifat pendengar. Faham daripada ada mendengar itulah ada sifat pendengar. Lazim daripada mendengar mesti ada sifat dia. Lazim daripada melihat mesti ada sifat pelihat. Lazim daripada mesti ada harta. Kalau ada orang kata, oh si Polan tu orang kaya, jadi maklum dah tu adalah hartanya. Tak payahlah kita tanya, ada ke harta orang kaya tu? Tak payah tanyalah, dah maklum dah. Jadi ulama ambil daripada ni lah, daripada apa yang difaham daripada firman Allah. Firman Allah Ta'ala kata wa huwas sami', dia mendengar. Oh, kalau begitu mesti ada sifat pendengar. Kalau nak tengok bulat-bulat, terang-terang, sebiji-sebiji dalam Quran sama basar kalam, memang tak jumpalah sampai bila-bila. Dah yang jumpa tu kat mana? Daripada ijma' ulama. Kita tolak ijma', mana nak jumpa? Kita tolak ijma'. Kita tak nak pakai ijma'. Kita nak pakai Quran bulat-bulat, nak pakai hadis bulat-bulat. Ijma' ulama kita tolak. Mana nak jumpa sama' basar mukhalafah, qiyamuhu binafsih, mana nak jumpa? Sebab tu orang-orang yang tak berpegang dengan ijma' ulama, mereka menolak belajar sifat 20 ni. Pada mereka sifat 20 ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bila tak ada dalam Quran, dalam hadis, tak boleh belajar. Bid'ah katanya. Tak payah layanlah puak-puak tu habis masa.
Tak payah layan puak-puak tu. Habis masa. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang wajib belajar sifat 20 kerana ijma' ulama. Ulama telah bermuafakat membuat keputusan. Keputusan itu pula diambil daripada apa yang dipaham daripada Al-Quran dan hadis, bahawasanya belajar sifat 20 ni hukumnya wajib ataupun sifat 13. Diorang tak pakai ijma' ulama dan qiyas. Diorang pakai Quran hadis, hadis Quran, Quran hadis, hadis Quran. Tak ada dua tu. Sebab tu dia tanya mana dalil Quran, mana dalil hadis. Dia tak tanya mana dalil ijma'. Dia tak tanya sebab dah memang dia tak pakai ijma'. Kemudian katanya Musanna lagi, tu dalil lah tu. Ingatlah dalil tu. Ingatlah dalil tu. Untuk kita cukup sekadar dalil ijmali. Maknanya kita ada bukti tentang Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Kita faham dah. Kita tahu dah buktinya ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut dia mendengar, dia melihat. Itulah bukti Allah Ta'ala ada sifat pendengar, ada sifat melihat. Cukuplah, lepaslah pada ain untuk diri kita. Nak melepaskan tengkuk kita, bolehlah. Dia pun nak menyelamatkan orang lain, tak boleh dengan dalil ijmali. Dengan dalil nak kena dalil tafsili. Dan takluk sifat, kerja sifat, tugasan sifat. Jadi apa tugasan takluk sifat samak basar? Ada 3. Yang pertama takluknya namanya takluk bagi sifat samak basar ni suluhi qadim namanya. Suluhi qadim. Apa erti suluhi qadim? Suluhi itu maknanya patut, padan, layak. Qadim tu maknanya sedia kala lagi. Kalau dalam erti kata lain suluhi qadim ni maknanya patut bagi Allah pada sedia kala lagi mendengar dan melihat. Layak bagi Allah pada sedia kala lagi mendengar dan melihat. Nak menceritakan kepatutan sahaja. Suluhi itu makna kepatutan sahaja. Patut Allah melihat, patut Allah mendengar sedia kala lagi. Kenapa patut Allah Ta'ala mendengar, patut Allah Ta'ala melihat, boleh mendengar, boleh melihat, layak mendengar? Kenapa? Kerana dia telah memiliki sifat pendengar dan melihat sedia kala lagi. Itu maksud patut tadi. Tuan-tuan ada RM50, patut tuan-tuan nak beli benda yang harganya RM40. Patut nak beli kerana dah ada kelayakan. Dah ada RM50, patut tak nak beli benda harga RM40? Betul. Maknanya layak nak beli. Aku layak nak beli benda harga RM40 tu. Sebab apa? Kerana aku ada RM50. Patut beli. Bukan cerita dah beli. Patut sahaja. Maksudnya kalau nak beli bila-bila masa boleh. Sebab dah ada kepatutan, dah ada kemampuan tu. Dah ada RM50. Patut nak beli barang harga RM40. Dah beli ke belum? Belum. Baru cerita patut bagi. Patut beli. Ada RM50,000. Ada RM50,000. Patut tak nak beli barang harga RM45,000? Patut. Cuma belum beli. Itu namanya suluhi qadim, sedia kala. Suluhi qadim, suluhi kawinkan dengan qadim, suluhi qadim. Suluhi tadi maknanya patut, sedia kala. Patut, qadim maknanya sedia kala. Kawin dua tu patut bagi Allah, sedia kala lagi. Ataupun sedia kala lagi patut bagi Allah. Itu nampak macam mudah nak faham sikit. Pada sedia kala lagi patut bagi Allah melihat dan mendengar. Pada sedia kala lagi layak bagi Allah nak mendengar dan melihat. Pada sedia kala lagi boleh Allah Ta'ala nak mendengar dan melihat. Kerana dia tidak buta sedia kala lagi.
Itu maksud suluhi qadim. Artinya lulus. Artinya bukan lulus, artinya patut dan padan. Patut, padan ataupun layak sedia kala lagi bagi mendengar dan melihat. Patut Allah Ta'ala tu bagi melihat dan mendengar sedia kala lagi. Dan kemudian katanya musannif yang keduanya, yakni takluk yang kedua daripada 3 sifat sama basar, dinamakan dengan tanjizi qadim. Apa pula tanjizi qadim? Tanjizi, apa erti tanjizi? Tanjizi maknanya telah lulus, telah tertunai. Tanjizi ini makna telah lulus, telah tertunai, telah berlaku, telah terjadi. Apa lagi? Nak cerita benda tu dah jadi, tu masuk tunai tadi tu. Tanjizi ni makna tunai. Tanjizi itu makna berlaku. Tanjizi makna terjadi. Kemudian kawinkan tanjizi dengan qadim. Tanjizi makna berlaku, telah terjadi, telah tertunai sedia kala lagi. Telah berlaku pada sedia kala lagi, Allah Ta'ala melihat dan mendengar. Telah berlaku, telah tertunai Allah pada sedia kala lagi, Allah mendengar dan melihat. Ataupun sedia kala lagi telah pun Allah mendengar dan melihat. Sedia kala lagi telah pun Allah Ta'ala mendengar melihat. Sedia kala lagi Allah dah dengar, Allah dah lihat. Itu namanya tanjizi qadim. Kalau begitu soalannya tadi, makna Allah dah melihat dan Allah dah mendengar sedia kala lagi. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat sedia kala lagi? Maka jawabnya, dia dengar dan dia lihat kepada perkara yang dah ada sedia kala lagi, iaitu zatnya dan sifatnya. Kemudian yang ketiga, tanjizi qadim artinya lulus dan berlaku, mendengar dan melihat pada sedia kala lagi akan barang, makna akan sesuatu yang sedia ada. Apa dia yang sedia ada? Barang yang dah sedia ada. Daripada itu nak terangkan maksud barang yang sedia ada. Apa dia barang yang sedia ada tu? Daripada zat Allah Ta'ala sendiri dan sifat-sifat ma'aninya, sifat ma'ani Allah Ta'ala. Yang ketiganya daripada 3 ta'aluk sifat sama basar, iaitu dipanggil tanjizi hadith. Tanjizi hadith. Apa arti tanjizi hadith? Tanjizi tadi sama makna dia, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat. Tanjizi itu maknanya telah tertunai, telah berlaku, telah terjadi. Cuma yang berubah sekarang ni perkataan hadith. Tadi tanjizi qadim, ni tanjizi tanjizi hadith. Baik, apa maksud hadith? Hadith ni maksudnya baharu. Baharu. Apa erti baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Apa erti baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Apa erti baru? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Jangan berburak kan tak faham kan? Jangan berburak kan tak faham kan? Baharu tu maknanya sesuatu yang ada permulaan. Tanjizi maknanya telah berlaku, telah tertunai, telah terjadi. Kawinkan dengan perkataan hadis, telah berlaku baharu, telah tertunai baru, telah terjadi baru. Macam tak berapa nak faham. Baru terjadi, faham tak? Baru terjadi, baru tertunai, baru berlaku. Itu namanya tanjizi hadis lah tu. Baru dijadikan. Bila sebut baru dijadikan, tanjizi hadis lah.
Tanjizi hadis maknanya baru berlaku. Maksudnya baru berlaku mendengar dan melihat. Maksudnya Allah baru melihat, Allah baru mendengar. Apa yang Allah Ta'ala baru dengar, baru lihat, akan barang yang baru, akan barang yang baru ada. Apa ni barang yang baru ada? Daripada makhluk ini. Kita kan baru, betul? Oh, dia kata Pak Cik lama dah. Dia kata Pak Cik bukan baru, Pak Cik lama dah. Bukan lama tanya umur, walaupun 1000 tahun baru juga. Sebab apa? Sebab Pak Cik asalnya tiada. Samalah macam alam ni. Alam ni walaupun usianya dah berjuta-juta tahun, tapi baru. Kenapa kata alam ni baru? Kerana asalnya tiada. Faham tak? Laju kau perlahan ni ngaji je ni sampai mengantuk tu lelak. Perlahan. Slow bona. Nada tu tinggi dia punya. Tu kelajuan dia tu, tempo dia tu lah. Takut perlahan bona sampai mengantuk. Kan kata pun copek bona kau. Sampai tak sompek nak faham. Tu tanjizi hadis baru berlaku. Contohnya petang karang, pukul 5 petang karang, pukul 5 petang karang baru Allah Ta'ala ciptakan suatu makhluk. Sebelum ni tak ada dia. Pukul 5 petang karang muncul dia daripada tiada kepada ada. Mula daripada pukul 5 petang itulah Allah baru lihat benda. Faham? Pukul 4 Allah belum lihat lagi benda tu. Sebab belum ada lagi. Bila mula aja benda tu ada, mulalah dilihat dan didengar oleh Allah. Ni yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Kemudian katanya musannif lagi, dan ta'alluq sifat sama dan basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Namanya ta'alluq inkishaf. Apa erti inkishaf? Yakni nyata. Inkishaf tu makna Melayunya nyata. Nyata. Contoh kita buat ayat begini. Segala benda-benda yang ada nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala. Tiap-tiap benda yang ada nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah. Dan begitulah juga yang dimaksudkan dengan Allah mendengar. Allah melihat kepada tubuh badan saya, Allah memandang kepada saya. Apa maksudnya? Allah Ta'ala memandang kepada saya, apa maksudnya? Tubuh badan saya ni nyata pada sifat pelihat Allah. Itu maksud Allah melihat kepada saya. Allah melihat kepada saya dengan makna tubuh badan saya ni nyata pada sifat pelihat Allah. Bukan Allah celikkan biji mata dia. Tak ada biji mata Allah Ta'ala. Dia bukan sama macam makhluk ada biji mata, ada butir mata. Jadi Allah Ta'ala melihat bukan dengan makna Allah celik biji mata. Bukan. Maksud Allah melihat tu ialah nyata benda tu pada sifat pelihat Allah. Kalau tak ngaji dia tahu tak benda tu. Kalau tak ngaji, itu yang kita takut faham kot lain tu. Masing-masing dah dengar, masing-masing dah tahu Allah tu mendengar, Allah tu melihat. Semua orang tahu Allah mendengar, melihat. Cuma takut salah faham. Contohlah si A ni. Si A ni dia tahu Allah melihat, tapi dia salah faham. Contohnya macam mana salah faham? Dia kata Allah Ta'ala tu melihat. Apa maksud Allah Ta'ala melihat? Dia kata Allah Ta'ala tu melihat guna biji mata. Allah ada biji mata, Allah lihat dengan mata.
Ataupun dia kata Allah Ta'ala melihat benda-benda yang besar-besar, benda yang halu-halu Allah tak nampak. Ataupun dia kata Allah tu melihat macam kita. Inilah yang dinamakan salah faham tadi. Salah faham tu percaya dah Allah melihat, tapi salah faham. Bila salah faham dalam kepercayaan terhadap Allah, maka rosaklah akidah. Ni tang sini yang bahaya ni. Kita tak nak kepercayaan kita pada Allah tu dalam hal keadaan salah faham. Ni yang tujuan kita belajar ni, nak membetulkan kepahaman kita tentang apa yang kita dah tahu tentang Allah Ta'ala. Bila kita dah belajar sini, contoh, Allah Ta'ala melihat tu maksudnya nyata benda tu pada sifat pelihat dia. Allah melihat kepada kita, makna kita ni nyata pada sifat pelihat Allah. Itulah maksud Allah melihat. Ni suara kita didengar oleh Allah, suara kita, kerana suara kita ni benda ada. Apa maksud Allah Ta'ala mendengar suara kita? Dengan maksud suara kita ni nyata pada sifat pendengar Allah. Itu yang dimaksudkan dengan Allah mendengar. Tukang lagi akan datang kat bawah tu, dihuraikan lagi. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar, melihat, tak kira lah, tak disyarat. Tengok. Kemudian katanya musannif lagi, dan takluk sifat sama dan basar itu dinamakan takluk inkisyaf, yakni nyata segala perkara yang ada pada pendengar dan pelihat. Tengok, dia nak umumkan lagi tu. Dia nak umumkan lagi, nak luahkan lagi pengetahuan kita. Sama ada perkara yang ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'ani baginya, bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala melihat kepada zatnya, Allah mendengar kepada zatnya, Allah mendengar, Allah melihat dan mendengar kepada sifat-sifat ma'aninya sendiri. Ataupun Allah Ta'ala mendengar, melihat kepada zat yang dinamakan jirim. Zat yang dinamakan jirim ni maknanya diri kita makhluk lah. Kerana diri kita makhluk ni semuanya terdiri daripada jirim. Dipanggil jirim. Apa dijirim? Sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan yang tertentu, yang digabung-gabungkan, yang disusun-susunkan menjadi sesuatu, itu namanya jirim. Tubuh badan kita jirim, masjid ni jirim, kain ni jirim. Makna sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan, ada bahan. Itu nama jirim. Tak kiralah apa jenis jirim, didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala. Ataupun sifat-sifat ma'ani yang baharu, sifat-sifat ma'ani yang ada pada makhluk yang dinamakan arad. Sifat ma'ani makhluk ni namanya arad. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad pula. Arad ni asalnya sifat juga, cuma diletakkan arad tu supaya dapat kita bezakan. Bila sebut arad, kita tahu dah sifat makhluk. Ada pun sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad pula. Kerana arad ni sifat makhluk. Arad tu sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Sifat ma'ani Allah tak boleh dipanggil arad. Bila sebut arad, kita kena faham betul-betul, kena faham cepat-cepat. Bila sebut arad, dia baharu. Sebab apa baharu? Sebab duduk pada makhluk. Arad tu sendiri pun makhluk. Arad tu sendiri diciptakan oleh Allah. Contoh macam putih tadi tu. Putih tu arad lah tu. Sifat ma'ani, kertas tadi tu. Putih tu arad, sifat makhluk. Bila sebut arad, dia makhluk. Bila sebut arad, dia baharu. Bila sebut arad, dia berubah-ubah. Bila sebut arad, dia menerima binasa. Bila sebut arad, dia bertempat. Dah makhluk. Sifat ma'ani Allah, sifat ma'ani Allah bukan arad.
maka tak bolehlah dikatakan sifat ma'ani Allah tu baharu, sifat ma'ani Allah menerima binasa, sifat ma'ani Allah berubah-ubah, sifat ma'ani Allah bertempat. Tak bolehlah. Sebab tak serupa dengan sesuatu. Kemudian semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Semuanya Allah Ta'ala dengar, semuanya Allah Ta'ala lihat. Diumumkan lagi, sama ada pula yang bersuara. Yang bersuara pun didengar, dilihat oleh Allah. Suara kita ni, bunyi ni, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, suara kita ni bukan sahaja didengar oleh Allah, bahkan suara kita dilihat oleh Allah. Sebelum mengaji tahu. Sebelum mengaji tahu ke tak? Tak tahu sebelum mengaji. Dah mengaji baru tahu. Oh ya ke? Allah lihat suara kita? Nampak tak? Apa maksud Allah lihat suara kita? Allah lihat suara kita dengan maksud suara kita nyata pada sifat perlihat Allah. Itu maksud Allah melihat suara kita. Kita jangan samakan dengan sifat perlihat kita. Macam mana nak lihat suara? Jangan tanya macam tu. Kalau tanya macam tu punya sifat. Ini kita cerita tentang sifat Allah, bukan sifat kita. Kalau sifat kita memanglah pelik. Macam mana kita nak lihat suara? Suara tu bunyi, mana boleh nampak suara? Itu kita. Ini Allah. Sebab tu kata Maha melihat, Maha mendengar. Bukan sahaja benda yang bertubuh sahaja dia boleh lihat. Jenis tak bertubuh pun dia boleh lihat juga kalau benda tu ada. Dengan makna suara kita ni nyata pada sifat perlihat Allah Ta'ala. Itulah maksud Allah melihat, Allah mendengar. Padahal pun kata Maha mendengar, Maha melihat. Kalau macam kita ni tak boleh panggil Maha mendengar melihat. Sebab sifat pendengar kita, sifat pelihat kita hanya tertentu kepada benda-benda yang tertentu saja. Tak semua benda kita boleh lihat. Walaupun kita boleh melihat, tapi tak semua benda. Suara ada, tapi kita tak boleh lihat suara. Itu lemahnya kita, nampak tak? Kita tak boleh lihat suara, kita boleh dengar je suara. Kita boleh dengar sahaja suara. Nak lihat suara tak boleh. Dan warna, sama ada benda tu berwarna tak berwarna, asalkan ada, didengar, dilihat oleh Allah. Ataupun tidak ada suara dan tidak ada warna, benda tu tak bersuara, didengar juga oleh Allah Ta'ala. Contoh mana? Contoh ni, benda ni, apa nama tudung ni, penutup ni, ada tidak ni? Ada. Allah mendengar pada benda ni, Allah lihat pada benda ni. Dengan makna benda ni nyata pada sifat pendengar dan pelihat Allah Ta'ala. Tadi datang tak tahu, balik ni tahu dah. Itulah untungnya belajar. Datang tadi tak tahu cerita, balik tahu dah. Tu kalau sekali datang. Kalau datang berkali-kali, lagi banyak dah yang dia tahu dah. Kemudian katanya musannif lagi, dan tidak warna, asalkan perkara itu ada dirinya. Kalau mendengar macam itu syirik dah lah. Wahai Allah yang Maha mendengar. Lepas ni faham dah. Lepas ni kalau kita berdoa wahai Allah yang Maha mendengar, maknanya kita gerti maksud mendengar ni apa? Wahai Tuhan yang nyata segala-gala benda yang ada pada sifat pendengar ni. Tiap-tiap benda ada nyata pada sifat pendengar dia. Itu yang dimaksudkan dengan Allah mendengar. Tak kisah benda tu berbunyi tak berbunyi, tubuh badan kita ni didengar oleh Allah. Walaupun tubuh badan kita ni tidak bersuara, tidak berbunyi, tapi didengar oleh Allah Ta'ala dengan makna tubuh badan kita ni nyata pada sifat pendengar Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala mendengar itulah nyata segala perkara itu. Bukanlah mendengar itu, maksud bukan yang dimaksudkan dengan Allah mendengar tu senggeng dengan telinga. Tadah telinga lah kalau bahasa kita.
Bukan maksud Allah Ta'ala mendengar tu Allah tadah telinga, bukan. Kalau faham macam tu maknanya salah faham. Allah Ta'ala mendengar. Apa maksud Allah Ta'ala mendengar? Allah Ta'ala tadah telinga lah. Bukan maksud begitu Allah mendengar. Maksud Allah mendengar ialah nyata segala perkara pada sifat pendengar. Demikianlah yang dikehendaki dengan melihat. Kita kata wahai Tuhan yang maha melihat. Jangan mencuri Allah lihat. Kita pandai cakap tapi tak faham. Pandai bercakap, ngaji tauhid tak mau. Bila ngaji tauhid tak mau, salah faham. Kata jangan mencuri, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Dan dalil atas ada sifat basar pada Allah Ta'ala. Mana dalil Allah adanya sifat basar pada Allah Ta'ala? Tadi dah ada dalil tu, Huwa Sami'ul Basir. Itu namanya dalil nakli. Sekarang ni dia nak ajar kita dalil akal. Dengan cara berfikir kita boleh mendapatkan bukti-bukti tentang Allah Ta'ala itu mesti mendengar dan mesti melihat. Macam mana dalilnya? Dalil atas ada sifat basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala sifat basar. Kita fikir. Kita waras fikir. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat, maknanya nescaya adalah ia buta, betul? Kemudian, dan jika ia buta, apa jadi kalau Allah Ta'ala buta? Apa jadi kalau Allah Ta'ala buta? Ni namanya dalil ini tengah cari bukti ni, tuan-tuan. Bukan main-main. Puak-puak yang menolak sifat 20 ni dia jadikan ni modal lah ni. Dia kata apa tu belajar sifat 20 tu? Jikalau. Jikalau ni tengah cari dalil, tengah cari bukti jenis fikir. Fikir. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat pelihat, apa jadi? Jawabnya dah tentulah buta. Dah kalau buta apa jadi? Tak dapat jawapan lagi, belum dapat natijah lagi tu, belum habis lagi. Kalau Allah Ta'ala buta apa jadi? Dan jika ia buta, jawabnya nescaya ada pada Allah Ta'ala penyakit kekurangan. Betul tak? Jangan main botu yo, fikir lah ni. Tak ada orang balik botu je. Dah bila dah ada sifat buta pada Allah, membawa dah ada penyakit kekurangan pada Allah. Tak habis lagi, belum habis lagi. Apa jadi kalau ada kekurangan pada Allah? Maka berkehendaklah ia Allah kepada yang menghilangkan penyakit itu. Ataupun bila Allah Ta'ala tu duduk dalam keadaan kekurangan, sudah tentu Allah akan berkehendak, akan berhajat kepada yang lain untuk menyempurnakan dia. Akal kita fikir begitu. Tiap-tiap orang yang sakit, tiap-tiap yang ada masalah, tiap-tiap yang ada kekurangan, mesti dalam diri dah ada hajat kepada orang lain yang boleh menyempurnakan, yang dah boleh menyembuhkan. Betul? Ni kita cerita pasal Tuhan ni. Contohlah kita sakit gigi ni, nyok sakit gigi. Ada tak hajat dalam hati? Siapalah boleh sembuhkan? Ada tak hajat? Adalah. Ada siapa boleh sembuhkan tu kat klinik tu. Cuma tak nak pergi sebab takut kena cabut, takut kena injek. Tapi hajat dah berhajat kepada yang lain, nampak tak? Tu tak apa, kita berhajat kepada yang lain tak apalah, dah memang kita fakir. Ini Allah ni, kita sedang cerita zat Allah ni. Kalau Allah Ta'ala dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah berhajat kepada yang lain, maka tak layaklah nak dipanggil tu. Tak layak nak panggil Tuhan. Sebab apa tak layak nak panggil Tuhan? Kerana Tuhan tidak berhajat kepada yang lain. Bila dia berhajat kepada yang lain, tak layak nak jadi Tuhan dah. Kita kena faham,
Dia tak ada kehendak pada yang lain, dia tak ada hajat pada yang lain, dia tak bergantung kepada yang lain. Kenapa? Kerana dia sempurna. Itulah Tuhan. Ni ada kekurangan dah pula dah. Bila dah ada kekurangan, berkehendak kepada yang menghilangkan penyakit itu. Soalannya, maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Siapa yang boleh menghilangkan sakit buta, sakit pekak pada Allah tadi? Nampak je. Nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Mana makhluk? Maksud di sini makhluk mana? Buta juga. Kalaulah Allah Ta'ala tu maknanya boleh berpenyakit buta, boleh berpenyakit pekak, menunjukkan buta dan pekak tadi berkuasa daripada Allah Ta'ala lagi. Dan iaitu mustahil, akal tak boleh terima sekali-kali. Nak kata ada kekurangan pada Allah, nak kata ada pekak, lihat, dan ianya tidak buta. Itulah di pengakuan dan pegangan, itulah pegangan dan pengakuan yang sebenar. Mana di pengakuan yang sebenar? Itu tadi tu. Maknanya beriktikad ini dengan jazam bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat pendengar dan ada sifat melihat. Lagi pula Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat. Itulah di pegangan yang sebenar, yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah, wa huwas sami'ul basir. Jadi apa yang kita pegang dalam hati, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala ada sifat pendengar, Allah Ta'ala ada sifat melihat. Samalah, selarilah, sepadanlah dengan nafsul amri